Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu taala, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, innallaha yubghidul fahishal badhi. Di antara apa yang disusung oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam yang dipanggil mulhaq, apa-apa yang diperbincangkan tentang sama ada dia termasuk dalam dosa-dosa besar ataupun tidak, lalu dihimpunkan dalam satu bab akhir ini sebelum penutup. Antaranya apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata sesungguhnya Allah membenci orang yang berperilaku keji lagi berkata kotor. Al-badhi, orang yang cakap uduh. Orang yang cakap uduh ni benda yang Allah benci, dan Nabi sendiri pun tidak berperangai demikian. Fahish, yang keji, yang ada perangai keji, dan juga al-badhi, mulut uduh, kita panggil mulut uduh. Ini ditakuti termasuk dalam amalan ataupun dosa-dosa besar, lalu dihimpunkan dalam bab ni. Fahish, benda-benda yang berkait dengan zina. Benda-benda yang berkait dengan zina dan sebagainya, itu dikategorikan sebagai fahish. Riwayat Imam At-Tirmizi daripada Abu Darda, sabda baginda lagi, inna min syarrin nas 'indallah manzilatan yaumal qiyamah rajulun yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaih thumma yanshuru sirraha. Ini termasuk perkara keji juga. Nabi kata sesungguhnya antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat besok ialah lelaki yang menggauli isterinya, dan begitu juga isterinya menggaulinya. Kemudian lelaki itu menceritakan rahsia perhubungan isterinya kepada orang lain. Ini satu perbuatan yang tidak sepatutnya. Kedua-dua belah pihak, baik pihak suami maupun pihak isteri, dia tak boleh cerita benda dalam bilik dia hubungan intim dia dengan suami dia, dengan pasangan dia kepada orang lain. Yufdi, mana wa tufdi ilai thumma yanshur. Dia sebut yanshur, al-insyar, dulu dengan bercakap, dengan bersembang sama-sama saing. Ni melalui Facebook, melalui grup WhatsApp dan sebagainya. Itu semua benda yang Nabi kata ini perbuatan orang yang paling keji, paling buruk kedudukan dia di sisi Allah di akhirat besok. Jadi jangan tutupi. Itu adalah kita kata maruah keluarga kita, isteri kita. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, mal'unun man atam ra'atan fi duburiha. Juga termasuk dalam dosa lah, dalam dosa, iaitu dilaknat orang yang mendatangi isterinya melalui belakang, melalui jalan belakang. Maknanya melewati isterinya. Walaupun ada pandangan-pandangan yang syaz dalam Islam ni yang mengharuskan. Ikutnya katanya ada pandangan daripada Hanafiyah di sebelah Afghanistan dan sebagainya, dia kata harus hukum dia. Tak ada, kita kata itu pandangan yang syaz. Kita dalam Islam bukan semua pandangan-pandangan boleh diterima pakar, ataupun boleh kita kata ni benda khilaf Syekh. Boleh. Bukan semua benda khilaf boleh diterima. Hanya khilaf-khilaf yang dikategorikan sebagai khilaf yang muktabar. Khilaf yang ada sandaran dia, itu boleh kita pakar, boleh kita terima, boleh kita jadikan sebagai panduan. Tapi kalau khilaf-khilaf yang ghairu muktabar, malah dia termasuk dalam perkara syaz, pandangan-pandangan pelik, tak boleh. Seperti contoh dalam bab meliwati isteri. Jelas dalam hadis ni Nabi sebut mal'un,
Dilaknat man atamra'atan fi duburiha. Nah, fi duburiha tak boleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud daripada Abu Hurairah. Dalam suatu lafaz yang lain, Imam Zahabi kata, la yanzurullahu ila rajulin jama'a imra'atan fi duburiha. Dalam hadis ini, dalam riwayat Ibn Majah, Allah tidak akan memandang dengan pandangan rahmat kepada lelaki ataupun suami yang menggauli isterinya melalui jalan belakang, ataupun kita kata melewati. Itu satu perbuatan yang keji. Walaupun isteri kita, walaupun Allah kata fa'tuhum anna syi'tum dalam ayat ada, maka datangilah isteri kamu bagaimana yang kamu suka. Anna syi'tum, para ulama sebut anna syi'tum ni guana cara, bukan kata melalui jalan lain, tidak. Puak Syiah ditafsirkan anna syi'tum kepada kok mana pun nak goma-goma di. Itu pandangan ataupun tafsiran Syiah pada ayat yang Allah kata nisa'ukum harthun lakum fa'tuhunna anna syi'tum. Dalam ayat kata lagu tu kan. Jadi ahli sunnah dalam memahami ayat ni bukan kata ikut kok mana-mana, tidak, tetapi melalui jalan yang telah dijelaskan oleh agama. Tapi lagu mana ikut gi. Siang ke malam ke lah gi. Tapi jangan mendatangi jalan belakang. Jangan mendatangi ketika haid. Ini semua benda yang jelas yang dilarang. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man ata haidan fi farjiha aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu faqad kafar aw qala bari'a mimma unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang mendatangi perempuan haid pada kemaluannya, maknanya mensetubuhi dia atau mendatangi wanita isterinya pada jalan belakang, atau bertemu dengan seorang tukang tilik, kahin. Kahin ni istilah kita tok bomo, tukang tilik, ahli nujum. Mendatangi tukang tilik lalu membenarkannya. Nabi samakan level perbuatan saat ni. Perbuatan mendatangi isteri ketika haid, perbuatan meliwati isteri, sama juga dengan perbuatan mendatangi kuhan. Kuhan ni apa? Iaitu orang-orang yang tukang tilik, ahli nujum. Ahli nujum. Ahli nujum. Faqad kafar. Lalu Nabi kata benda, maka sesungguhnya dia telah kafir. Dia telah kafir. Kalau kita terjemah kafir ni bunyi macam agak kasar lah. Kalau kita terjemah kufur, ringan sikit rasa tak? Nabi kata faqad kafar, maka dia telah kufur. Sama je maksud dia sebenarnya. Kufur dan kafir ni barang yang sama. Cuma ulama berkhilaf dalam bab kufur ni, kufur benda, kufur millah ataupun kufur ni'mah. Sebab kufur terbahagi kepada dua. Ada kufur besar dan ada kufur kecil. Ada kufur yang terkeluar seseorang tu daripada Islam, gugur agama dia, itu kufur. Dan ada kufur dia panggil kufur ni'mah, kufur kecil, kufur yang tak terkeluar daripada Islam tapi kufur juga. Kita panggil kufur ni'mah, kufur ni'mah. Seperti hadis apabila Nabi kata al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Nabi kata tak. Nabi kata perjanjian yang membezakan antara kita dengan kufar ini adalah salat. Nabi kata sembahyang. Yang memisahkan antara seorang Muslim dengan bukan Islam adalah salat. Nabi kata barang siapa yang tinggal dengan sengaja faqad kafar. Nabi kata barang siapa yang tinggal dengan sengaja ni dia telah kufur. Kufur dia sini kufur millah ataupun kufur ni'mah. Sebahagian ulama antaranya mazhab Hambali kata dia kufur millah. Hambali punya pandangan siapa-siapa yang tinggal sembahyang dengan sengaja ni kafir, dia terkeluar pada Islam. Terkeluar pada Islam. Yang awak main
Ini pandangan di kalangan ahli sunnah juga. Tak, pandangan mazhab Hambali kata terkeluar pada Islam. Ada pun pandangan mazhab kita, mazhab Syafi'i dan mereka yang seumpamanya, dia kata tak, kufur yang dimaksudkan oleh Nabi sini adalah kufur ni'mah, tak terkeluar pada Islam tapi berdosa. Dosa besar, tak? Meninggalkan solat dengan sengaja ni. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i ni, bab tinggal semayang ni duduk dalam bab amda. Tak, duduk dalam bab amda. Kan kita kalau ngaji kitab fiqh, bab fiqh ni dia bagi bab-bab kan. Ni bab taharah, ni bab solat, ni bab puasa, ni bab zakat dia bagi. Bab tinggal semayang duduk dalam bab amda. Sampai cari dalam kitabus salah, tak temu cari dalam kitabus salah. Tak ada dalam kitabus salah. Dah duduk dalam mana? Bab ujung kitab. Dalam bab ni kitabul hudud. Dalam bab hudud. Bab had. Tak? Bab apa boleh dijatuhkan hukuman. Mana-mana orang yang tinggal semayang dengan sengaja. Itu pandangan dalam mazhab. Mana kerah. Tak? Tapi dalam keadaan kerah lagu tu, oleh kerana ummah jahil dengan hukum dia sendiri, maka dia tinggal semayang relax saja. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Mungkin jadi hati-hati kita dalam bab semayang, bab dia tak. Kita mungkin kita boleh beri sedikit itulah komentar sikit dalam bab semayang kita ni. Minta maaf lah sebut tak? Sebab biasa sangat kita tengok di kalangan kita ni time dia semayang seorang ke, semayang sunat ke, tak? Dia semayang di laluan orang. Itu sebenarnya tak berapa comel, makruh hukum dia lah. Kita semayang dalam depan pintu laluan, tak? Itu tempat yang tak berapa sesuai. Dia surah, dia rumah Allah. Tapi sepatutnya tempat semayang kita ni cari penghadang. Cari tempat yang sesuai. Bukan tengah tu kita semayang. Itu laluan orang kan. Makruh hukum dia kita semayang situ. Nampak tak? Sepatutnya cari dinding. Cari tiang. Tak? Sebab Nabi sendiri, Nabi tak pernah semayang dalam keadaan tak ada penghadang depan dia. Tambah-tambah semayang tempat laluan orang. Itu satu, mengganggu orang nak lalu lalang, satu hal. Kedua, kita sendiri khusyuk tak agak-agak. Nak semayang orang biar-biar lalu. Tak sepatutnya. Tak, baik lelaki baik perempuan. Cari tempat yang sesuai untuk kita solat. Di rumah Allah ke, di mana pun, cari dinding. Cari tiang. Tak ada benda sangat, cari ambil kursi. Ambil rehat. Letak, okey, tak apalah. Orang lalu selepas pada rehat, itu dimaafkan. Tak ada masalah. Faham? Satu. Kedua, kita perhati juga bagi saf yang kedua dan seterusnya. Tak, bila saf pertama penuh dah. Ini sebagai panduan lah. Dan benda ni sepatutnya difahami dah. Tapi oleh kerana kita tak buka bab ni, bab saf ni, tak, lalu kita biasa saja. Okey, bila kita dah penuh saf pertama ni, tak, lalu nak bina saf kedua. Orang yang mula sekali untuk bina saf kedua ni, kat mana posisi dia duduk? Kat mana sepatutnya? Belah kanan tu ke belah kiri ni? Ke kat mana? Belakang imam. Situ tempat posisi mula-mula start. Faham tak? Ni hak ni kalau kita tak nampak benda simple, sah semayang, tak ada masalah. Tapi tak kena fiqh lah, tak kena hukum. Dia ujung, dia start ujung. Tak? Kadang-kadang setengah tepat. Sepatutnya di belakang imam. Betul-betul di belakang imam kita duduk. Situ tempat kita start. Okey, orang kedua, orang ketiga mari sebelah ni. Mana biar comel. Sebab semayang kita ni, saf kita ni, sebagaimana saf para malaikat. Puan ni. Kita rajin tengok dak orang bagi. Orang kawak puan ni. Puan ni bentuk kawak dia tersusun rapat, rapi, kemah. Tiba-tiba kita semayang nak menghadap Allah. Dan ni pun kita tak fiqh, jangan kita tak. Ada kita nujun mayang, Ini benda yang patut kita kena tolong. Kita tolong pakat tegur, pakat sebut biar pastikan
Kita soft kita dengan betul. Dan tempat semayang kita tempat yang comel kita semayang. Walaupun soft kita kata soft semayang kita tu, tapi makruh lah. Semayang tengah orang, laluan orang tanpa penghadang, itu semua benda yang memakruhkan solat kita. Okey. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Namun sanadnya tidak kukuh ataupun lemah, dia kata. Nabi bersabda lagi, "Lau anna rajulan ittala'a 'alaika bighairi idhnin." Ni bab lain pula. "Fa khadhaftahu bihasah fa faqadta 'ainah ma kana 'alaika junah." Ni bab ngita pula. Jika seorang lelaki mengintik kamu tanpa izin, dia ngita. Nama dah ngita, dah kami tak izin. Ngita. Lalu kamu lemparkan batu, anak batu ke arahnya dan mencabut matanya ataupun mencederakan mata dia sampai buta. Tak? Maka tiada dosa atasmu disebabkan perbuatan itu. Mana kita nak ambil faham sini? Mana ngita orang ni benda salah. Tak? Ngita orang ni benda salah. Sekiranya orang jurita ni Nabi kata nyepekang batu ataupun nyecocoh jari tengah ngita tu menyebabkan cedera mata dia, Nabi kata fala junah alaika. Tak jadi salah bagimu sebab dia cari pasal. Siapa tak tu? Tak? Maknanya perbuatan itu termasuk perbuatan salah ngita orang ni. Skodeng itu panggil tak? Skodeng. Dalam sabda yang lain Nabi kata man tala'a fi baiti qaumin bighairi idznihim faqad halla lahum an yafqa'u 'ainah. Sesiapa yang mengintip rumah sesuatu kaum tanpa izin mereka, maka halal bagi mereka untuk mencabut matanya, membuatkannya tertonjol. Maknanya membuatkannya tak cedera mata dia kerana dia telah orang kata benda mengintip bukan hak dia, tak sepatutnya. Tidak sepatutnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ziyad bin Husain meriwayatkan daripada Abu Aliyah daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluw fid din." Ini bab lain pula. Fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Nabi kata benda jauhilah sikap melampau ekstrim dalam agama. Ada juga ke ekstrim dalam agama? Ada. Tak? Bila Nabi kata gini, mana ada. Pelampau agama ni berlaku dalam mana-mana agama. Baik dalam agama Yahudi, agama Nasara, termasuk dalam agama kita pun. Macam mana kita kira melampau? Sekiranya dia melakukan sesuatu yang melampaui batas-batas sunnah ataupun ajaran Nabi SAW. Itu melampau dalam agama. Ghuluw fid din. Itu satu perbuatan yang salah. Tak? Apa sahaja bila melampau ni, agama tak anjurkan perbuatan melampau. Termasuk kita kata dalam kita kasih ataupun sayang kepada baginda Nabi SAW. Pun tak boleh melampau. Tak? Termasuk kita kata sayang kasih kita kepada orang soleh. Tak boleh melampau. Bila melampau salah lalu. Tak betul lalu. Bukan agama lalu dah. Apa tak? Macam sehari dua ni kita isu benda. Seorang yang mendakwa dia cicit keturunan Nabi SAW. Gua ni keadaan orang kita. Tiba-tiba rupa-rupanya scammer sahaja. Masya Allah. Tapi habis teh dah orang ni. Pujanya apa dan macam-macam. Betul lah tuang semak sikit, comel sikit. Oh. Faham? Apa jadi gitu semua kita kata? Sebab melampau. Melampau. Nak sambut maulud, sambut lah. Ulama kita dah bincang. Kita kata. Sambut, sekadar sambut maulud kerana dah ingat ke Nabi, baca sirah Nabi. Tafadhal, silakan. Tapi siapa mereka, hari dari Morocco tu. Ni, cicit ke berapa? 38 Nabi. Tapi sehari dua ni naik dah. Tak jadi 38 dah, jadi 30 berapa pula. Bang. Allah, kita kata, setara tu pun. Kenapa tak? Dan pelik apa kita kata, keturunan Nabi ni pelik apanya? Ada.
Baik kita di Malaysia ke di Indonesia ada. Dia masa apa yang dia aku hok dia nu. Kekih dia semak. Kecuali kalau kita kata dia ni tok syekh, dia ni alim so menesabah. Ni mari ceramah pun dok. Nak kata nak ngajar baca hadis pun dok. Kih keturunan saja. Kita agak dia. Kih nak sambut maulud. Masya-Allah. Ini kita kata ghulu. Ghulu fid din. Dalam bab keturunan Nabi ni kita kata akidah kita, pegangan kita ahli sunnah lagu mana kita dak bermuamalah dengan keturunan Nabi. Ya, ada hak-hak dia yang patut kita tunai. Dak, antaranya Nabi suruh kita jaga. Kita pelihara keturunan. Dak, keturunan Nabi. Hormati dia, ya betul. Tapi jangan melampau. Jangan melampau. Dan keturunan Nabi dia tak sama level dengan Nabi. Hak ni sehar. No. Dalam isu berkat, saya ambil dalam isu berkat. Orang kita ni dia minat berkat. No. Kita kata batang tubuh Nabi, ya. Hak ni tak ada khilaf ulama, sepakat para ulama batang tubuh Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam ada berkat dia. No. Ada nas. Ada dalil-dalil yang menyatakan bahawa batang tubuh Nabi ni berkat. Ada yang di antara hadis Nabi kata, "Tak, mana-mana jasad yang bersentuhan dengan tubuh aku ni tidak akan disentuh api neraka." Itu benda Nabi sebut. Tak? Maka para sahabat memang ambil berkat dengan Nabi. Bukan setakat masa Nabi hidup, malah selepas Nabi wafat pun ada kesan-kesan peninggalan Nabi, dia ambil berkat. Ada di kalangan sahabat yang sipang janggut ataupun rambut Nabi, Nabi guting. Dia pakai sipang bagi sikit seorang. Ada, ini berlaku. Nah, ini riwayat-riwayat yang sahih kita kata. Nampak? Itu batang tubuh Nabi. Ada pun selain daripada Nabi, ini kita kata menjadi khilaf di kalangan para ulama. Setakat kita ngaji, tak, tok-tok guru kita semua kata selain pada batang tubuh Nabi tak ada dah istilah berkat ni. Batang tubuh. Nampak tak? Dan lepas tu para ulama kita, tok-tok guru kita tak kata ada berkat. Ada berkat tak tok-tok guru kita? Ulama-ulama besar kita ada berkat? Ada. Kat mana berkat dia? Tangan dia. Air liur dia. Kat mana berkat dia? Kat mana berkat dia? Selipar dia. Peluh dia ke benda? Ulama kata, ya. Kita kata para ulama kita, tok-tok guru kita ada berkat dia. Kat mana? Ilmu dia. Faham? Pada ilmu dia tu berkat. Kita ambil, kita dah cerita orang hidup, kita cerita orang mati dah. Almarhum Tok Guru Aziz. Kita kata dia ulama? Ya, dia ulama. Dia alim besar kita. Tok guru kita. Yang kita sanjung dia. Tak? Berkat ada dia? Berkat. Kat mana berkat dia? Ilmu dia. Hak dia ngajar tu. Kefahaman agama hak dia bawa tu berkat dia. Ada pun batang tubuh dia, lah, kita tak ada berkat. Ada pun kubur dia, tak payah pergi ambil tanah lah. Tak? Dulu awal-awal ke bumi kubur Tok Guru ni, orang pakai akuk tanah. Kefahaman yang salah dalam bab berkat. Kita kata. Nampak tak? Dia akuk tanah. Sehingga pihak keluarga Tok Guru ni terpaksa pagar tu kawasan tanah kubur Nabi. Kubur Tok Guru. Sebab kefahaman yang salah. Menyeleweng ataupun melampau dalam puja orang soleh. Nampak tak? Kain hok nutup jenazah Tok Guru pas hari ni tak jumpa cari. Kang, bila nak bawa jenazah pergi kubur ni, ada kain hok tutup kan. Pas hari ni tak tahu siapa yang ambil. Nampak tak? Sebab kefahaman yang silap kita berkat. Jadi Tok Guru, para ulama kita kata ada berkat dia pada benda, pada ilmu dia. Cari ilmu. Kalau kita kata boy liu dia berkat, tak payah mengaji ya kita. Tak ada ngajar kita tidur, sudah dia ngajar pakat berebut ambil air bekas minum dia. Beres. Alinglah kita. Gitu ke cara? Tak. Bekas minum Nabi, ya. Para sahabat berebut cari bekas minum Nabi. Anas radhiyallahu anhu. Tak, dia ni khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi dah wafat, dia buat hari, dah ada mari tabi'in, mari ziarah rumah dia buat keluar. Dia kata inilah bekas yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam minum.
Para tabi'in pakat khumur, curah air, pakat minum belaka dalam bekas tu. Sebab apa ambil berkat bekas minum Nabi SAW. Boleh? Ya boleh, kita kata. Ada pun selain Tok Guru, selain Nabi SAW, tak ada. Saya ambil contoh saja sebagai biar kita pakat mikir, kita pakat kaji tak, bincang. Isu tahnik anak. Tak, kita panggil belah mulut. Belah mulut. Zaman Nabi SAW, para sahabat memang mana-mana anak yang baru lahir, pergi cari Nabi. Tak? Pergi cari Nabi SAW. Ramai kita boleh ambil tengok riwayat-riwayat bagaimana sahabat ni pergi usung anak dia yang baru lahir ni, minta Nabi tahnik. Kadang hari pertama, kadang hari ketujuh. Yang paling sunnahnya kita kata hari pertama. Hari kelahiran tu, hari itulah kita tahnik anak ni. Lalu Nabi tahnik. Sebab benda pakat nak ambil berkat ailiu Nabi. Sebab kaedah sunnah tahnik ni lagu mana? Kita ambil khumur, kita gonyel sikit khumur tu, lalu ambil hak kita dah peracur ataupun lembekkan khumur tu, lalu digosok, diletak di langit budak tu. Dan itulah benda yang Nabi buat sallallahu alaihi wasallam. Apa tak? Maka sesah wafat saja Nabi SAW, naik Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Tak ada satu pun riwayat yang mengatakan para sahabat ni dicari Abu Bakar pula untuk tahnik anak. Tak ada. Faham? Sebab apa Adakah mereka tak faham? Para sahabat orang yang paling faham tentang agama ni selepas pada Nabi SAW. Tapi tak ada khumur pergi cari Abu Bakar. Tak ada. Wafat Abu Bakar, khumur cari Umar pula untuk tahnik lah. Dah lepas tu dia tak tahnik. Tapi masing-masing tahnik. Masing-masing untuk tahnik anak. Sebab mereka faham apa itu keberkatan. Dan berkat ni barang kita tak boleh buat main. Bukan kita boleh pandang-pandang kata dia ni berkat, orang ni berkat, situ berkat, sini berkat, benda ni berkat, benda ni. Tak boleh. Sebab berkat ni hak milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Tabarakalladzi biyadihi. Allah kata maha berkat hanya milik Allah. Jangan pandang-pandang kita kata dia ni berkat, jadah ni berkat, capar ni berkat. Kecuali ada nas. Tak? Quran kata benda ni berkat. Ya, baru kita kata berkat. Nampak tak? Ini kaedah kita. Jangan ghulu fid din ni satu kesalahan. Satu kesalahan dalam beragama. Yahudi dulu rasa antara sebab dia ghulu fid din. Rosak binasa Yahudi. Nasara lagu tu juga. Rosak kim dia antara sebab faktornya al-ghulu fid din. Melampau dalam beragama. Tak? Islam tak ajar melampau. Tak ajar ekstrim. Baik mu nak ibadah ke, baik mu nak ada kepercayaan iktikad ke, lagi. Tapi ikut panduan Nabi SAW. Kita ambil dalam bab puasa. Tak? Agama puasa, ya agama. Sunnah Nabi, ya sunnah Nabi. Tapi tak boleh melampau. Gimana melampau? Puasa setiap hari. Tak? Straight dia puasa. Sepanjang tahun dia puasa. Setiap hari. Agama ke ni? Lah, ini melampau. Nampak tak? Ini dah melampau dalam beragama. Sebab Nabi kata paling terbaik puasa ni puasa Nabi Daud alaihi salam. Puasa selang sehari. Itu paling maksimum kita kira. Tak, maksimum pada sunnah ketika berpuasa. Nampak tak? Jangan kita melampau. Tak? Termasuk dalam memuji baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ataupun menghormati kasih kepada ahli bait dia. Jangan sampai melampau, sampai perekat kita tertipu saja oleh orang-orang yang tak declare mendakwa dia ni keturunan Nabi, dia ni keturunan Nabi dan sebagainya. Fa innama halaka man kana qablakum bil ghulu fid din. Kerana Nabi kata orang terdahulu sebelum kamu, umat-umat sebelum kamu, binasa mereka ni disebabkan apa? Ghulu fid din, disebabkan melampau dalam beragama. Jangan. Dia ada panduan belaka kita ni dalam bab semayang kita, dalam bab ibadah kita, dalam bab apa sahaja bab ada panduan agama yang tak nak kita jadi terlalu melampau dan terlalu bermudah-mudah. Tak boleh belaka dua-dua. Tak? Bermudah-mudah pun tak boleh dalam bab ibadah.
Tak, melampau pun tak boleh. Dia al-wasat, pertengahan. Tak, pertengahan dalam kita beribadah. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ayyuhal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq wa la tattabi'u ahwa'a qaum qad dallu min qablu wa adallu kathira wa dallu an sawa'is sabil. Ini natijah dia orang yang melampau. Dan Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah melampau dalam agama kamu secara tidak benar. Tak, melampau lagu ni melampau yang tidak benar. Tak. Dan janganlah menurut hawa nafsu sesuatu kaum yang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan banyak manusia, dan juga sekarang mereka telah tersesat jauh dari jalan yang betul. Nah, ini Allah suruh Nabi pesan kepada golongan Ahlul Kitab, terutamanya Yahudi yang berada di Madinah ketika ni. La taghlu fi dinikum. Allah kata tak, jangan kamu melampau dalam agama kamu. Tak. Ibn Hazmi memasukkan sikap melampau dalam agama dalam kategori dosa-dosa besar. Salah seorang ulama dikenali sebagai Ibn Hazmi, tak? Salah seorang pelopor mazhab Zahiri kita. Dia kata melampau dalam agama termasuk dosa-dosa besar, dia kata. Tak, dikategorikan sebagai dosa-dosa besar. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, man hulifa lahu billah falyarda wa man lam yarda falaysa minallahi fi syai'. Sesiapa yang diucapkan sumpah atas nama Allah kepadanya, maka dia hendaklah redha. Sesiapa yang tidak redha, maka dia sama sekali tidak termasuk daripada orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Tak. Orang dia bersumpah dengan sesuatu perkara, sepatutnya orang yang ada hubungan ataupun ada masalah dengan dia ni terpaksa redha dengan sumpah dia ni. Tak, terpaksa redha dengan sumpah dia ni. Wa man lam yarda, tapi barang siapa yang tidak redha, tak setuju juga walaupun dia ni dah bersumpah. Tak. Falaysa minallah fi syai'. Allah kata Allah tak. Tidak kira dah dia ni. Dia terlepas daripada hak-hak Allah, sebab seolah-olah dia tak anggap besar dengan sumpah yang dibawa sebagai modal, sebagai penguat kepada hujah yang dibawa ataupun apa-apa yang dikemukakan. Sebab tu pertama, pihak orang yang bersumpah, dia jangan bermudah-mudah untuk mempergunakan sumpah dia. Tak? Jangan bermudah. Kita ni orang Melayu setakat ni beraluh lagi, kita kira dalam kategori orang yang beraluh menggunakan sumpah ni. Tapi kalau Arak ni kadang-kadang dia orang kata murah sangat sumpah dia. Benda kadang-kadang benda kecil-kecil pun dia sumpah. Tak sepatutnya lah. Sehingga ada hukum dipanggil sumpah yang dilalaikan, sumpah mulghah. Sumpah tak payah awak kira lah sumpah tu. Kita orang Melayu ni kita faham sumpah ni benda besar. Benda utama baru kita sumpah. Benda berat-berat baru kita sumpah. Ni coklat suti tak kan nak sumpah. Ni kita tanya benda. Tanya khabar sumpah. Dah apa khabarmu? Wallahi alhamdulillah. Sumpah juga. Jadi kita panggil tak perlulah sumpah situ. Sumpah ni benda-benda yang orang kata benda-benda yang memerlukan. Satu. Banyak lagi. Bahasa macam sikit dah. Diriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah khibbun wala mannan wala bakhil. Nabi kata dalam hadis, riwayat Imam At-Tirmizi, tetapi hadis ni termasuk dalam kategori sanad yang lemah. Dia kata tidak akan masuk syurga orang yang suka menipu, khibbun, orang yang suka mengungkit pemberian, mannan, tak akan masuk syurga, dan orang yang bakhil. Tiga kategori ini Nabi kata dalam hadis ni, walaupun dibincangkan tentang sanad dia, la yadkhulul jannah, mana tidak masuk syurga ni bukan tidak masuk secara berkekalan, tidak masuk disebabkan dosa saat ni. Dosa khibbun yang suka menipu, dan juga mannan, mengungkit-ungkit segala perbuatan pemberian dia ungkit, tak boleh. Itu
Pertama, dia membatalkan segala pahala kebaikan yang kita buat. Kedua, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak? Dan ketiga, la yadkhulul jannah. Dia tak akan masuk syurga. Tak? Menan orang yang mengungkit. Ngukit ni hanya kepada Allah je kita boleh ukit. Tak apa. Tak? Pada orang lain selain pada Allah tak boleh. Ngukit je membatalkan. Tak? Antara perkara-perkara yang membatalkan pahala-pahala yang telah kita buat. Begitu juga bakhil. Rupa-rupanya bakhil ni bukan satu sikap yang baik. Dia adalah satu perangai yang keji, yang patut kena tinggal, bakhil. Atas pada bakhil dia panggil syuh. Bakhil ni kedekut. Kedekut. Syuh kedekut sampai tahap untuk diri sendiri pun dia kedekut. Ni syuha, orang ni lagi keji. Dan ada orang nyakit lagu ni. Faham tak? Kalau kedekut, dia kedekut ke orang lain je. Dia je kena arah, dia makan hak dia ni. Tapi orang hak syuha ni, sampai diri sendiri pun dia kedekut juga. Padahal piti dia ada. Tak tambah makan. Rela tak akih. Dia kedekut, dia syuh. Dan nyakit ni perlu dibuang. Sabda Nabi lagi, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah dikira dosa bagi seseorang apabila dia bercakap dengan segala perkara yang didengarinya. Dalam hadis ni Nabi kata cukuplah seseorang itu berdosa dia kerana apa saja dia dengar dia sebar belaka ke orang tanpa dia tapis, tanpa dia nilai khabar tu betul ke tak betul. Tak boleh. Tak. Ni hak biasa. Tak, percakapan biasa. Berita-berita hak kehidupan kita. Kalau mai kita dengar, kita cerita. Dengar, kita share dalam grup. Dengar tak? Dapat kita share. Dapat kita share. Hati. Nabi kata, kafa bil mar'i ithman. Cukuplah seseorang tu dikira berdosa dah dia. Tak? Kerana bukan dia nipu, tapi dia cyber belaka benda hak sapa ke dia. Boleh jadi benda-benda hak sapa ke dia. Ni benda tak betul. Lalu dia cyber. Apa tak? Jadi penyebab dia jadi dosa. Dalam riwayat yang lain Nabi kata kafa bil mar'i kadhiba. Cukuplah seseorang itu dikira menipu. Apa dia nipu orang? Tak. Tapi dia royak belaka ke orang apa yang dia dengar. Tak. Apa saja yang dia dengar cerita ke orang. Tak boleh. Ni hak biasa kita kata. Tambah-tambah kalau benda yang berkait dengan agama. Tak. Berkait dengan hadis-hadis Nabi SAW. Asal dia dapat je hadis Nabi dia share. Asal dia dapat je hadis Nabi dia share. Bagus tak? Ya bagus. Tapi sebelum share kena pastikan dulu. Cek dulu. Betul ke hadis ni? Sahih ke hadis ni? Nampak tak? Jangan kita main tak apa. Macam kita kata apa ni orang yang dakwa keturunan Nabi. Tak? Ada orang boleh kata dah tak apalah kalau dia nipu pun tak apalah. Kita tak rugi benda. Lah mana boleh gitu? Nah, kalau dia keturunan Nabi, alhamdulillah dia kata. Tapi kalau dia nipu, dah tak apalah. Mana kita mengiyakan pendustaan dia? Mana boleh? Tak. Hati dulu. Orang yang mendakwa keturunan Nabi ni dia ada silsilah dia. Dia ada keturunan. Dan keturunan ni bukan pandai-pandai dia boleh buat. Dia boleh baca, dia boleh boleh sebut ni Arab, boleh sebut belaka. Orang kita je pelik. Tak. Bila ada orang boleh baca nama dia siapa tok dia yang ke-10, yang ke-17, yang ke-30. Tak? Memang kita akan kagum. Oh, bisu dia ni boleh ingat belaka. Bukan dia seorang saya. Gi cari Arab mana-mana memang dia boleh sebut. Nama tok dia siapa ke-7, siapa ke-10, siapa ke-18. Kita je hak boleh ingat siapa ke tok kita nama dia. Tak? Ayah tok kita. Pas pada tok dah ingat dah. Tu kita. Tapi Arab, baik Yaman ke, baik Syria ke, baik mana, memang standard dia. Dia ingat keturunan dia. Tak jadi pelik langsung. Oh tapi boleh kita tengok. Takkanlah dia menipu lagi. Dia ingat keturunan dia siapa. Jadi ni benda sedih kita tak. Habis dah. Jadi kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Sampai situ kita dah. Ada dah rasa 2 3 lagi, 3 muka surat lagi
1, 2, 3, 4, 5 muka surat lagi. InsyaAllah kita boleh habislah apa ni. Sekadar tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf suara tak apa jadi. Jadi kena tak iman seorang naik.